Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan saya sekali lagi untuk membentangkan tajuk Sejarah Alam dan Manusia yang membincangkan banding beza antara teori sejarah barat dan fakta sejarah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Bagi siri yang kedua ini, perbincangan adalah berkaitan dengan satu lagi teori sejarah barat atau teori sains barat yang dikenali sebagai teori luhung hitam, black hole. Luhung hitam, black hole. Teori luhung hitam, black hole. Luhung hitam ialah satu ruang di angkasa dengan daya tarikan graviti yang sangat kuat, sehingga segala jisim atau material yang berhampiran dengannya, termasuklah cahaya, tidak mampu untuk melepasinya, akan disedut masuk ke dalamnya. Sebab itulah luhung hitam kelihatan gelap. Luhung hitam terbentuk apabila bintang gergasi mengalami runtuhan graviti yang menyebabkan supernova menghamburkan pelbagai gas dan objek ke angkasa. Oleh kerana luhung hitam tidak dapat dilihat kerana tiada cahaya, saintis dapat mengesannya dengan melihat kesan tarikan graviti terhadap bintang yang mengorbit di sekelilingnya. Sejarah bagaimana teori ini diperolehi. Pada tahun 1763, John Michell menerangkan konsep sesuatu benda tidak dapat melepasi darinya walaupun cahaya. Pada tahun 1916, Karl Schwarzschild menemui cara moden mengesan luhung hitam. Pada tahun 1967, Profesor John Wheeler menggunakan istilah luhung hitam, black hole, hasil kajian teori kerelatifan Albert Einstein pada tahun 1916. Pada tahun 1974, Stephen Hawking telah menemui satu ciri penting luhung hitam, iaitu luhung hitam boleh mengeluarkan tenaga. Kelemahan teori luhung hitam, black hole. Saintis masih lagi menganggap luhung hitam sebagai misteri kerana ia dikatakan tidak dapat dilihat disebabkan oleh ketiadaan cahaya. Mereka hanya mengetahui dengan melihat kesannya sahaja. Ini merupakan satu kelemahan yang besar teori ini. Walaupun terdapat beberapa orang saintis mendakwa dapat melihat kejadian ini menggunakan peralatan canggih, tetapi imej yang dipaparkan tidak jelas untuk membuktikan penemuan luhung hitam. Teori luhung hitam bertentangan dengan fakta Al-Quran dan Al-Hadis. Walaupun teori luhung hitam masih dianggap misteri oleh saintis barat, namun dia berjaya mempengaruhi orang ramai supaya mempercayainya. Sesetengah ilmuwan Islam mengambil dalil-dalil Al-Quran bagi membenarkan teori tersebut. Antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas
al-jawaril kunnas. Oleh itu aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan yang terbenam. Surah At-Takwir ayat 15 dan 16. Kebanyakan kitab tafsir menterjemahkan seperti di atas. Walau bagaimanapun, ada juga yang menterjemahkan seperti berikut. Aku bersumpah dengan bintang yang bersembunyi, yang bergerak cepat dan yang menyapu. At-Takwir 15 dan 16. Kedua-dua makna terjemahan ayat di atas membawa kepada satu maksud yang sama, yaitu bintang beredar dan kembali kepada putaran falakiahnya. Bintang dikatakan terbenam atau bersembunyi di siang hari dan kelihatan pada waktu malam. Erti menyapu ialah memenuhi malam dengan bintang-bintang. Ayat di atas tidak ada kena-mengena dengan lehung hitam yang dikatakan dapat menyedut dan memusnahkan bintang-bintang lain. Ada juga ilmuwan Islam mengemukakan dalil berikut bagi membuktikan kewujudan lehung hitam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak. At-Takwir ayat kedua. Dan juga A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal kawakibu tatharat. Dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan. Surah Al-Infitor ayat kedua. Kedua-dua ayat di atas menggambarkan suasana hari kiamat yang tidak ada kaitan langsung dengan lehung hitam. Berserta dengan tanda kiamat tersebut, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tanda-tanda lain. Dalam kedua-dua surah tersebut, Allah berfirman yang bermaksud, apabila matahari dilingkari cahayanya dan hilang lenyap, dan apabila bintang-bintang gugur berselerak, dan apabila gunung ganang diterbangkan ke angkasa setelah dihancurkan menjadi debu. Surah At-Takwir ayat 1 hingga 3. Dan juga apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan dan apabila lautan pecah bercampur baur dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Surah Al-Infitor ayat 1 hingga 4. Keterangan di atas membuktikan bahawa teori lehung hitam seperti yang didakwa oleh saintis dan ahli sejarah barat sebenarnya tidak wujud kerana ianya bertentangan dengan fakta yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sesungguhnya ilmu tentang astronomi dan kosmologi yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis amatlah luas. Semua faktanya adalah benar kerana alam ini diciptakan oleh Allah dan Al-Quran adalah kalam Allah. Allah telah menerangkan segalanya untuk manusia berfikir tentang kebesarannya. Bagi siri seterusnya yang bertajuk Bumi dan Hidupan Awal. Sebelum mengakhiri perbincangan ini, dipohon semua sekali like, share dan subscribe. Mudah-mudahan diberkati Allah. Sekian aqulu qouli hadza, astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.